dan kebalikannya dengan sebelah kiri. Kami riwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammulu fi sya'nihi kulli fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului sebelah kanan dalam segala urusannya, dalam membersihkan diri, berjalan dan memakai kasut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya di akhirat kelak ada dua golongan. Yang pertamanya golongan yang dikenali sebagai ashabul yamin. Golongan yang kedua, golongan yang dikenali sebagai ashabul shimal. Ashabul yamin adalah golongan kanan, ashabul shimal adalah golongan kiri. Ashabul yamin adalah penghuni syurga, manakala ashabul shimal adalah penghuni neraka. Nabi SAW dia suka ambil tafaul. Apa makna tafaul? Tafaul bahasa Arab, bahasa kita ambil sempurna baik. Dalam semua urusan Rasulullah SAW buat balik kanan dalam semua urusan, sehingga dalam hadis ni Aisyah menceritakan kana yu'jibuhu tayammun, Rasulullah sentiasa dia gembira dan suka memulakan balik kanan fi tahurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Dalam hal Rasulullah bersuci, dalam hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikat rambut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai selipar, pakai kasut, semua Rasulullah buat balik kanan dulu. Rasulullah memang cukup mengambil berat dalam hal ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ni dijadikan sandaran kepada banyak perkara. Hak yang 2 bulan lepas kita bincang cara kerak kuku, kita kabodah. Di antara perkara hak yang dituntut oleh agama kita adalah kerak kuku. Cuma kalau kita cari dalil yang sahih daripada Quran ke hadis, kita nak kerak tangan kanan ke tangan kiri dulu, tak ada disebut secara jelas. Tapi hadis ni boleh dijadikan sandaran secara umum. Sunat kita gerak tangan kanan dulu, sunat kita gerak tangan kanan dulu. Patut tangan kanan pula, jari mana kita nak mula? Oh, sini berlaku pula perbincangan di kalangan ulama ni. Memang kalau kita cari dalam hadis jari mana nak mula, memang tak ada. Kalau kita cari dalam hadis, maksudnya sebut secara jelas tak ada. Tapi Imam Ramli dia kata mana? Dia kata sunat mula dengan jari anak. Ini Imam Ramli, berbeza dengan Imam Ibn Hajar dalam masalah ni. Imam Ramli kata sunat mula dengan jari anak, kerana dia jari anak ni yang duduk balik kanan. Lepas jari anak, dia kata jangan jari ni dulu. Imam Ramli dia guna sandaran lain pula. Sandaran dia, Inna Allah Ta'ala witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala witir, Allah Ta'ala suka benda witir. Okey, tiga. Tengok pandai dia. Jangan main, pandai ulama di dalam memahami satu masalah. Okey, tiga. Lepas tu ni pula sebab 5. Lepas tu pergi bawah ni 7, dia ni 9. Lepas tu tangan ni alik ni dulu, tangan kanan anak, tangan kiri ibu dulu. Sebab dia, sebab ibu balik kanan. Lepas tu pergi kepada jari tengah, sebab 1, 3. Lepas tu 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Okey, itu cara dia, cara Imam Ibn Hajar, Imam Ramli. Jadi Imam Ramli berpandangan sunat kita mula hak ni dulu sebab balik kanan. Memang kalau kita nak cari dalil yang secara jelas khabar Rasul kerak jari mana dulu kan kuku dia, memang tak ada kan. Tapi sandaran dia hadis ni. Ni hadis ni banyak boleh digunakan sebagai sandaran kepada hukum yang cukup banyak. Sebab itulah banyak benda yang Imam Nawawi sebut saat itu berpandukan kepada hadis ni. Artinya okey, kita baca dah hadis tu kan. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan selain daripada Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu taala anha,
dia berkata, kanat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yumna li tahurihi wa ta'amihi wa kanat al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Artinya, tangan sebelah kanan Rasulullah untuk membersihkan diri. Dia guna untuk dia bersih diri dan makan. Sementara tangan bagi kiri baginda untuk bilik kecil, maksudnya masuk dalam handap untuk basuh najis dan membersihkan kekotoran. Rasul guna tangan kanan dalam perkara yang mulia, tangan kiri dalam perkara yang tidak mulia. Hadis ni gini, masuk dekat fiqh, ulama fiqh kaji satu persatu. Kita buat contoh, kita ambil satu contoh je dalam bab hukum fiqh. Sekarang ni kita pilih hajat menurut pandangan meneliti ulama, termasuk pandangan mazhab Imam Syafi'i, wajib kita istinja. Dia istinja lepas daripada qada hajat, tidak berlaku kesepakatan mengatakan wajib. Basuh berok tu dah tu istinja, basuh berok, basuh cuci, tak berlaku kesepakatan mengatakan wajib. Mazhab Hanafi tak wajib. Dahulu ni tak nak taklid mazhab Hanafi dalam masa ni. Silakan nak taklid. Basuh berok tu tak payah basuh-basuh, pakai tumbik gitu je. Jiru tanda. Itu mazhab Hanafi. Boleh kan? Nak taklid mazhab Hanafi dalam mazhab tu. Tapi hak paling comelnya istinja lah mengikut mazhab Hanafi. Berbeza dengan majoriti ulama. Majoriti ulama kata istinja hukum dia adalah wajib. Okey, alat yang kita guna untuk beristinja dua. Yang pertamanya air, yang keduanya batu dan seumpamanya. Di antara perkara yang seumpama batu adalah tisu. Tisu boleh kita guna untuk beristinja. Okey, sekarang ni kalau kita nak istinja, punggung kita mudah je, tangan kanan lesek gitu. Tapi kalau kita nak istinja kubur, payah juga. Okey, sebab kita kena pegang. Boleh faham tak? Takkan boleh tunjuk contoh sesa. Dia kena pegang. Jadi sekarang ni nak buat ni, Rasulullah dia istinja, dia tidak istinja dengan tangan kiri, tinggal tangan kanan, dia istinja dengan tangan kiri. Jadi kalau kita ambil ni, kita pergi istinja dengan tangan kanan, pegang di tangan kiri, jadi bermakna kita istinja dengan tangan kanan, menyalahi sunnah. Tengok, faham? Memang tangan kiri kita pegang dah. Pegang tangan kiri kita pegang. Tak apalah, ni kalau kita pergi lomba gini jadi bermakna dia kita istinja dengan tangan kanan. Sedangkan Rasul beristinja dengan tangan kiri. Kata ulama, cara dia dari mana? Cara dia, kita ambil tisu, tok depan, kita pegang ni, kita gerak orang ni. Sampai tahap tu ulama bincang. Barulah tidak namakan kita guna tangan kanan untuk beristinja. Okey, boleh faham kan? Sampai ke tahap tu ulama bincang untuk beramal dengan hadis ni. Allah Rabbi. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Al-Baihaqi daripada Hafsah. Tadi daripada Aisyah, ni daripada Hafsah. Hafsah siapa? Hafsah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Aisyah isteri Rasulullah. Aisyah anak perempuan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Manakala Hafsah adalah anak perempuan kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan Hafsah ketika mana dia menjadi isteri Rasul, Hafsah janda. Rasul berkahwin ketika mana setelah daripada dia berpisah dengan suami dia sebab suami dia mati. Jadi dan Hafsah di antara isteri Rasulullah yang pernah Rasulullah tolak sekali, cerai sekali, lepas tu Allah Ta'ala memerintahkan supaya rujuk balik. Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Tadi Aisyah cerita, ni Hafsah pula, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan tangan kanannya untuk makan, minum dan memakai pakaian, sedangkan tangan kiri baginda gunakan untuk selain itu. Baik, kami juga meriwayatkan dari Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Idza labistum wa idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Artinya, apabila memakai pakaian atau berwuduk, maka mulailah dengan kanan kamu. Dia tulis sini, mulailah dengan tangan kanan. Ya, terjemahan lagu ni tidak tepat, sebab mayaminikum dia bukan merujuk kepada tangan, bukan dia merujuk kepada
kanang, bukan tangan saja. Maksudnya kaki kanang, tangan kanang. Dia bukan tangan saja. Kalau dia kata muka mulai dengan tangan kanan, jadi kaki tak masuk lah. Dia mayamin, dia jamak daripada maimanah. Maimanah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Kan dalam Quran ada kan? Jadi maimanah makna kanan. Jadi Rasulullah dalam memakai pakaian, di dalam berwudu, Rasul akan mula pihak kanan. Hadis ini dinilai hasan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, iaitu Imam Ibnu Majah, dan Abu Bakar Al-Baihaqi. Dalam kajian ini terdapat banyak hadis, wallahu a'lam. Hadis yang tadi adalah hadis hasan. Dia hadis hasan, dia berbeza dengan hadis sahih. Orang yang belajar ilmu hadis, dia kena tahulah perbezaan di antara hadis hasan dan hadis sahih. Dia hadis sahih, dia syarat dia lebih tinggi ataupun dia lebih sempurna berbanding dengan hadis hasan. Tapi hadis sahih dengan hadis hasan, kedua-dua hadis ini boleh dijadikan hujjah. Zikir ketika menanggalkan pakaian. Habis benda, ada zikir yang dibaca oleh Nabi SAW. Sebab itulah nanti kita tengok, kita bukan hanya belajar bab ni, bahkan kita kena fikir selagi kehidupan Rasulullah. Lagu mana tengok kehidupan Rasulullah SAW. Sebab kita perlu jadikan Rasul sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah adalah ikutan yang comel, tauladan yang elok bagi mereka yang mengharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kita tengok, kita boleh tengok lagu mana keadaan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana kita dengar satu hadis yang mana sahabat menceritakan kana Rasulullah yadhkurullah fi kulli ahyani. Rasulullah sentiasa ingat menyebut Allah pada setiap detik. Kita tidak akan faham mereka kalau kita belajar ni. Allah Rabbi, memang setiap detik ketika pakaian, lepas pakaian, nak cabut pakaian, nak keluar rumah, masuk dalam, ada semua benda yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingati Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah adalah orang yang mulut dan hatinya basah mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kami meriwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sitru ma baina a'yunil jinni wa 'awrati bani Adam an yaqula ar-rajulul muslim idza arada an yatraha thiyabahu bismillahilladzi la ilaha illa hu." Mudah je. Bismillah, atau kita ingat dah, alladzi la ilaha illa hu, dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Maksudnya dia tabir, penutup, itu makna tabir. Tabir, penutup antara penglihatan jin dan aurat anak Adam adalah ketika seorang muslim hendak menanggal pakaiannya, dia mengucapkan bismillahilladzi la ilaha illahu, dengan nama Allah yang tiada Tuhan kecuali dia. Jadi kita nak ucap pakaian, dah nampaklah aurat kita. Kita kena ingat makhluk Allah Ta'ala ni banyak. Ada makhluk yang kita dapat tengok dengan mata kasar kita, dan ada juga makhluk yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar kita, di antaranya jin. Jadi untuk menutup pandangan mata jin terhadap aurat kita, ada juga jin gila kita. Kan ada kan dalam sejarah kan, orang tua duk cerita jin gila ke manusia, hanya musik kau tu, yang musik kau ni, macam cerita. Baik, jadi untuk kita menutup aurat kita daripada pandangan mata jin adalah caranya masa kita pecah pakaian, kita baca dia bismillah alladzi la ilaha illa hu Allah Rabbi. Seterusnya zikir ketika keluar rumah. Ketika nak keluar rumah ada zikir dia, ketika masuk dalam rumah ada zikir dia. Kami riwayatkan daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perempuan yang paling comel di kalangan perempuan-perempuan daripada penduduk Mekah, puak Quraisy. Di puak Quraisy ni adalah puak yang hebat dah.
Kalau orang Arab dulu kalau sebut kata puak Quraisy, memang dia cukup muliakan lah. Ummu Salamah di antara perempuan yang cukup comel di kalangan perempuan-perempuan daripada puak-puak Quraisy. Isteri suami dia Abu Salamah. Suami dia Abu Salamah. Maka apabila Abu Salamah meninggal dunia, dia ada anak perempuan. Anak perempuan yang comel. Dia nak ada anak perempuan, maka adalah orang yang cadang kepada Rasul untuk jadikan anak perempuan kepada Abu Salamah sebagai isteri Rasulullah, untuk meringankan beban Ummu Salamah. Sebab Ummu Salamah ramai anak, suami tak ada. Maka Rasul kata, anak Abu Salamah tidak halal bagi aku kerana dia adalah anak saudara seorang aku. Rasulullah dengan Abu Salamah adik-beradik sesuatu. Jadi anak dia tidak halal kepada Rasulullah, anak dari sesuatu. Dan lama mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk meminang Ummu Salamah. Ummu Salamah dia kata, aku dengar Rasul duk khabar, tok laki aku duk khabar, kalau sesiapa yang kena musibah dibaca doa ni, Rasul ajar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma akhlif li khalafan khairan minha. Bila orang tu kena musibah, kalau dibaca doa yang disebut saat ni tu, maka Allah Ta'ala ganti kepada dia lebih baik lagi. Allah Ta'ala ganti kepada dia apa yang lebih baik daripada benda yang hilang daripada diri dia. Maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami adalah milik bagi Allah dan sesungguhnya kami semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dia pun doa, Allahumma ajurni fi musibati hadhi, ya Allah ganjarilah aku di dalam musibah aku ini, wa akhlif li khalafan khairan minha, dan gantilah kepadaku apa yang lebih baik daripada ini. Pada peringkat awal Ummu Salamah dia fikir, tak ada orang yang lebih baik daripada Ummu Salamah, Abu Salamah. Tak ada di kalangan sahabat orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, tak ada. Berkat daripada dia doa dengan doa yang pernah diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya hak yang menjadi pengganti kepada Abu Salamah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Okey, jadi ni di antara doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita kena musibah. Kena musibah. Dah kira lah kita orang muda ke orang tua ke, dah kira lah. Kita umur 70, 60 lebih dah. Orang puan kita mati, baca doa tu. Mana ke tahu boleh bini anak dagang pula. Mana ke tahu orang lelaki ni bab bini nak belaka. Sungguh orang lelaki ni tak tahu asyik sini tak apa. Orang lelaki ni mana ke tahu doa, baca doa. Sama juga dengan orang puan. Lelaki mati baca doa tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi, Allahumma akhlif li khalafan khairan minha. Nanti sampai masa kita akan jumpa hadis itu akan datang, Imam Nawawi akan sebut hadis tersebut. Jadi Ummu Salamah di antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis ni Ummu Salamah menceritakan namanya Hindu. Ummu Salamah nama dia Hindu. Jadi orang masyarakat kita ramai dulu nama Hindu. Sebenarnya kerana nak ikut nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni kurang ada nama Hindu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak keluar rumah, dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai. Jadi Rasulullah kalau dia keluar rumah, dia sebenarnya doa ni ulama berselisih pandangan bila kau sunat kita baca. Adakah sebelum keluar rumah ataupun tengah keluar? Ada dua pandangan. Ada setengah ulama kata masa nak keluar rumah. Ada setengah ulama kata masa tengah keluar. Tak apalah nak baca benda pun, yang penting baca je. Masa nak keluar rumah, nak keluar dah ni, baca doa ni dulu. Bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai. Dah ingat panjang, tulis tok depan ke itu. Sebelum tulis itu baca. Payah nak baca. Payah benda sama kita nak payah kalau baca sendiri.
Sebab kita duk tengok orang ni duk baca WhatsApp tu, mana tempat baca mereka? Tengok bawa kereta boleh baca lagi WhatsApp. Takkan nak tumbik sekejap dia nak baca doa tu. Baca orang kita ni alhamdulillah lah. Baca WhatsApp, baca Facebook kan memang alhamdulillah di zaman kita ni. Jadi tulis sikit dia begitu baca. Jadi kalau kita tulis tu, kalau kita baca sekali, jadi kita termasuk dalam ahli orang yang pernah beramal dengan doa ni. Dapat ada pahala kita masuk dalam ahli tersebut. Tiba-tiba anak kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita tulis, maka besar pula pahala hak yang kita dapat di situ. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. Jadi Rasulullah apabila nak keluar, dia keluar dengan nama Allah. Dia keluar dengan nama Allah, bismillah. Lepas tu tawakkaltu ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, aku berserah diri kepada Allah. Sebelum daripada kita keluar, dah banyak benda yang kita akan temu tengah jalan, maka kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tawakkaltu ala Allah adalah kita menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Kita menzahirkan bahawa kita ni la haula wala quwwata, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia serah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia nak keluar. Benda yang nak berlaku tengah jalan, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Maka kita berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripadamu, aku berlindung kepadamu daripada tersesat atau aku disesatkan. Apa makna sesat? Sesat ni dok jumpa jalan balik, tu makna sesat. Sesat ni dok jumpa jalan, tu sesat. Jalan hak sepatut kau ni nyegi kau lain, tu dipanggil sesat. Sesat dalam dunia memang susah. Susah. Pergi ke Lumpur sesat. Main lebuh raya pula silap masuk lorong sikit, sejam pula nak jumpa pula susu tu. Silap sikit je, padahal tengok dah map dalam ni. Silap masuk lorong, tengok orang puan ditang. Silap masuk lorong dah setengah. Allah, sejam pula nak jumpa hak asal mula. Susah kan kalau sesat atas dunia? Serabut kali sesat. Main bawa anak bini pula duk riuh dalam kereta, duk jumpa lagi rumah terbuka kan susah. Tu sesat di atas dunia. Sesat di akhirat, dak soraya alah kesusahan dia lagu mana. Sesat di negeri akhirat, ia memberi maksud adalah kita tidak sampai kepada destinasi yang ataupun kita tidak sampai kepada syurga Allah, tidak sampai kepada keredaan Allah. Itu sesat di negeri akhirat. Jadi sesat di atas dunia kita tahu belaka. Sesat di negeri akhirat kita tidak sampai kepada keredaan Allah, tidak sampai kepada tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat nikmat syurga Allah. Sebab benda kita tidak sampai kerana di atas dunia kita tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Allah Rabbi banyak sesat di atas dunia. Sama ada kita sendiri sesat ataupun kita disesatkan. Kadang-kadang kita okey dah, tapi duk kawan dengan orang yang sekeliling, habisnya sesat juga. Okey dah kita orang Islam, tapi dia duk kawan dengan orang kafir, habis. Jeng dah kering belaka. Contoh, kita kata contoh, tu makna disesatkan. Baik. Allah Rabbi. Tengok katanya, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari aku tersesat, aku sendiri sesat, atau aku disesatkan, ada orang lain menyesatkan aku. Yang pertama. Yang keduanya, aku berbuat dosa atau orang lain membuatkan berdosa. Aku sendiri yang membuat kesalahan, ataupun sebenarnya bukan aku yang membuat kesalahan, kau tak membuat kesalahan, akan tetapi punca daripada orang lain sampai mengaku aku kena. Kadang-kadang kerana kawan dengan kita kadang-kadang dia asal makna azillah ni gelincir. Yelah ya, gelincir. Lagu mana gelincir? Kita nak cerita maksud daripada hadis. Sekarang ni jalan kita tu jalan betul dah. Kita jalan betul dah, tiba-tiba gelecok. Memang kita tahu dah jalan ni betul, tiba-tiba gelecok. Allah Rabbi, hak ni hak yang paling kita bimbang. Tengah-tengah duk jalan atas jalan yang betul, gelecok dak sekarang. Gelecok, okey, tu makna azillah. Aku gelecok. Memang kita nak pergi tuju kepada tempat yang betul dah, tapi gelecok.
ataupun orang yang ngeret aku sampai ke gelecok, minta Allah Ta'ala lindungi. Seterusnya, dan aku berbuat dosa atau orang lain membuat aku berdosa, atau menganiayai orang lain, atau teraniayai. Maksudnya aku melakukan kezaliman ataupun ada orang lain menzalimi aku, minta Allah Ta'ala lindungi. Minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi kita daripada kita melakukan kezaliman, sama ada kita sedar ataupun tidak. Apa makna zalim? Zalim mengikut istilah ulama, mengikut istilah syarak adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak betul pada tempat itu, makna zalim. Setiap benda tempat dia sepatutnya di sini, tapi kita tidak letak pada tempat dia, itu adalah zalim. Sama ada kita yang melakukan kezaliman ataupun orang menzalimi kita, kita minta berlindung kepada Allah sebelum daripada kita keluar. Ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ajhala au yujhala alayya. Dan aku berbuat bodoh, dia ajhala ni aku jahil, aku buat tidak tahu. Aku tidak tahu, aku buat tidak tahu terhadap kewajipan atas pada aku. Kita keluar daripada rumah, banyak kewajipan yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Maka ketika kita keluar rumah, kadang-kadang kita saat itu abaikan kewajipan kita, maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun orang lain mengabaikan hak kita, maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini di antara doa hak yang Nabi sentiasa baca. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini sahih. Seperti ini lafaz dalam riwayat Imam Abu Dawud. Cuma ada sedikit perbezaan di antara lafaz Imam Abu Dawud, lafaz Imam Tirmizi. Dalam riwayat Imam Abu Dawud ada sebut an adilla au udalla au azilla au uzalla, sama dengan tadi. Tapi dalam riwayat Imam Tirmizi, a'udzu bika min an-nazilla. Dia guna nun. Kalau azilla aku, kalau nazilla kami. Demikian juga untuk lafaz nadilla wa nadlima wa najhala. Dia kalau adilla aku sesat, kalau nadilla kami sesat. Dia dalam bahasa Arab gitu. Sementara itu dalam riwayat Imam Abu Dawud menyebutkan ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti illa rafa'a tarfahu ila as-sama' faqala Allahumma inni a'udzu bik. Sedangkan di dalam riwayat lain disebutkan kana idza kharaja min baitihi qala. Okey, dalam riwayat Imam Abu Dawud ada riwayat gini. Rasulullah tidak keluar daripada rumah aku, kata Ummu Salamah, melainkan Rasul angkat mata dia ke langit. Rasul kalau keluar daripada Ummu Salamah, dia akan lenggok ke langit, lepas tu baca doa ni, Allahumma inni a'udzu bika. Dia lenggok ke langit. Maka sebab itulah kata ulama, di antara perkara yang comel disunatkan masa kita baca doa ni, ketika kita keluar rumah kita lenggok ke langit, kita baca doa ni. Sebab Rasul buat lagu tu. Tapi lenggok ke langit tu sebelum kita lakah tangga, main lenggok ke langit belang lakah tangga, takut dah lakah tangga. Kena jaga boleh benda lagu tu kan. Tengok dia lenggok ke langit, berhenti dulu sebelum lakah tangga. Baik. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan lain-lain daripada Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala yani idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah yuqal lahu kufita wa wuqita wa hudita wa tanahha anhu syaitan. Artinya, siapa yang berkata ketika keluar daripada rumah, dia katakan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Dia kata doa tu. Tadi doa lain, ni doa lain pula. Maksudnya banyak doa yang Rasul baca, bukan banyak doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca. Maksudnya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Okey, ketika dia baca doa ni, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan, engkau telah dilindungi dan engkau telah diberi hidayah. Syaitan pun lalu menghilangkan darinya. Ni yang disebut dalam hadis. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Jadi ketika orang tu baca bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah, ni bukan doa. Ni bukan doa. Sebab makna bismillah dengan nama Allah.
tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Hak ni ulama kata hak ni adalah bacaan untuk kita jaga diri kita. Kerana orang hak baca doa ni, yang pertama dicukup akan dia. Maksudnya Allah Taala yang mencukupi dia, Allah Taala jaga dia. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Taala mencukupi dia. Allah Taala jaga dia. Satu. Dan yang kedua, wa wuqita, dipeliharamu daripada segala sebarang, daripada segala keburukan, Allah Taala jaga. Yang ketiganya adalah hudita, diberi hidayah kepadamu. Allah Taala bagi hidayah, Allah Taala bagi petunjuk kepadamu jalan yang comel, jalan yang betul. Dan syaitan lari daripada dia. Maksudnya syaitan tidak mampu untuk menggoda dia dalam melakukan kejahatan. Baik, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hasan. Sementara itu Abu Daud dalam riwayatnya menambahkan fayaqulu liqalin akhara kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqi. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada Imam Abu Daud menambahkan satu penambahan, dikatakan dia syaitan tersebut berkata kepada syaitan yang lain, syaitan yang duduk ikut kita di kebun kegai dia, ada seekor syaitan di kebun kegai dia. Dia kata mana? Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang telah diberi hidayah, dicukupkan dan dilindungi? Warna kita orang ni semua diberi hidayah, ada Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala cukupkan dia. Memang tidak mampulah untuk kita goda dia. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah dari kitab Imam Ibn Sunni daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar rumah mengucapkan bismillah at-tuklanu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan Allah. Seterusnya zikir ketika masuk rumah. Pasal ni ketika keluar rumah, ketika masuk rumah pula disunatkan membaca bismillah. Masa masuk rumah baca bismillah dan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengucapkan salam, baik rumah tersebut ada orang maupun tidak ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam pada penghuninya, yang bererti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Jadi kita masuk rumah ni, dia ada zikir yang dituntut untuk kita buat. Di antaranya kita baca bismillah. Tapi kalau rumah kita ni, kalau orang yang betul-betul dok tekad untuk beramal, memang payah nak baca. Biasanya kita ni kalau benda-benda gini cepat baca. Kalau misalnya rumah orang akan bermusik, waktu cepat baca. Sungguh cepat baca. Hamba benda di kuliah-kuliah orang pun bagilah benda rumah. Tapi ada ikam rumah ni keras sikit, kita beradak baca nak masuk dulu baca bismillah, nak tidur tu baca ayat kursi dulu. Tengok tidur, tengok kita tutup kipas, tengok pagi esok buka kipas dok seterang. Allah Rabbi. Tapi dok gusik lah, tapi kita baca lah. Jadi kalau benda-benda gitu, tempat-tempat gitu, memang semangat sikit nak baca. Mai duk masuk rumah sendiri ni, kalau tidak ada tekad untuk beramal, memang payah nak baca. Padahal benda mudahnya bismillah, bismillah je. Disunatkan membaca bismillah, patut dan memperbanyakkan zikir kepada Allah serta mengucapkan salam yang baik. Assalamualaikum. Mengucapkan salam baik rumah tersebut ada orang maupun tidak ada. Jadi kalau kita nak masuk dalam rumah, dia dua. Kalau penghuni dalam rumah tu ada, dah kira lah rumah kita ke rumah orang, maka sunat kita bagi salam. Salam lagu mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi, ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada penghuni, sama ada rumah kita ataupun rumah orang lain. Kalau tak ada penghuni, sunat pun kita bagi salam. Cuma kalau tak ada penghuni, sunat kita bagi salam Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad daripada Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar, "Idza dakhala al-bait ghayra al-maskun," apabila seorang di kalangan kamu masuk dalam rumah yang tidak ada penghuni, falyaqul, maka dia kena baca doa ni.
Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Kita baca. Tiba-tiba bunyi orang jawab, memang dah jadi masuk sungguh. Dah memang tambah dah jadi masuk. Bunyi kalau ada orang jawab kau. Okey, hak tu hak yang sunat kita baca. Jadi bukan mesti kita bagi salam rumah yang ada penghuni, rumah tak ada penghuni pun kita bagi salam kau. Kita gejalang dengan anak-anak kita. Balik sampai rumah, sebelum masuk baca dulu Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada anak bini kita bagi salam Assalamualaikum. Tak dengar, umur besar sangat, lecek. Nanti dia buka pintu baru bagi salam Assalamualaikum. Baik. Katanya yang bermaksud bila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan daripada sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Tirmizi daripada Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya bunay, idza dakhalta ala ahlika fasallim takun barakatan alaika wa ala ahli baitik. Wahai anakku, apabila kamu masuk menemui keluargamu, hendaklah kamu ucapkan salam. Kalau masuk jumpa keluargamu, Rasul khabar kepada siapa? Khabar kepada Anas bin Malik. Rasul khabar kepada Anas bin Malik, wahai anakku. Sebab Anas bin Malik adalah khodam Rasulullah. Ketika Rasul sampai ke Madinah, dia umur 10 tahun. Mak dia Ummu Sulaim, orang tak ada benda. Anas bin Malik, ayah dia tak ada dah. Lepas tu, apabila Rasul sampai di Madinah, dia tak ada benda. Lepas tu dia nak beri benda kepada Rasul. Dia tengok anak dia kecil, dia pun bawa pergi jumpa dengan Rasul, minta Rasul jadikan anak dia sebagai khodam. Lepas tu minta Rasul doa anak dia. Maka Anas bin Malik menjadi khodam kepada Rasulullah selama 10 tahun. Sebab Rasul duduk Madinah 10 tahun. Ketika Rasul mari, umur dia 10 tahun. Jadi bermakna Rasul wafat ketika umur dia 20 tahun. 10 tahun dia khidmat kepada Rasulullah. Dan banyak mutiara-mutiara yang dia pungut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ni, Rasul hajar dia, wahai anakku, kata Rasul kepada Anas bin Malik, kalau mu masuk dijumpa dengan keluargamu, mu kena bagi salam. Sebab dia mu kena bagi salam, sebabnya kerana itu akan menjadi berkat bagimu dan keluargamu. Ada keberkatan di situ. Apa makna berkat? Bertambah kebaikan. Okey, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman kita ni pergolakan dalam rumah tangga, perbalahan dalam rumah tangga memang cukup banyak. Kadang-kadang baru nikah balah dah. Kita sebagai orang tua, ketika mana diminta nasihat, lagu mana kita nak nasihat, kita mesti kena nasihat mengikut cara petunjuk yang diajar oleh agama. Lagu manakah petunjuk yang diajar oleh Quran, yang diajar oleh agama. Jadi ketika kita tengok berlaku keretakan dalam rumah tangga, sebahagian daripada kawan kita, sebahagian daripada jiran kita, maka di antara tip-tip yang boleh kita ajar kepada dia adalah, kalau mu nak dapat kebaikan, mu nak kukuhkan balik hubunganmu dengan isterimu dan seumpamanya, adalah setiap kali mu masuk dalam rumah, mu bagi salam. Kerana apabila mu bagi salam, apa yang dijanjikan oleh agama, Allah Ta'ala akan bagi keberkatan. Apa mana keberkatan? Kebaikan. Ini di antara tip yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai sebagai hadis sahih. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Abu Malik Al-Asy'ari, namanya Al-Harith atau Ubaid atau Ka'ab atau Amr. Nama dia berlaku khilaf. Ada kata nama dia Al-Harith, ada kata nama dia Ubaid, ada kata nama dia Ka'ab, ada kata nama dia Amr. Berapa? 4. Khilaf nama dia, benda tak tahu 4. Khilaf. Dia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza walaja ar-rajulu baitahu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairal mawlid." Dia boleh baca maulij, boleh baca maulaj, tapi yang masyhur maulij. Dalam buku kita ditulis khairal maulaj, boleh baca maulaj, tapi yang masyhur adalah khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbana tawakkalna thumma liyusallim 'ala ahli. Maksudnya,
apabila seorang hendak memasuki rumahnya, hendaklah dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka khairal mawlij wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa Allahi rabbana tawakkalna. Dia baca doa ni. Maksud dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu tempat masuk yang baik dan tempat keluar yang baik. Dengan nama Allah kami masuk, dan dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Tuhan kami berserah diri. Kemudian dia memberi salam kepada penghuni rumah. Hadis ni tidak dinilai dhaif oleh Imam Abu Daud. Hadis ni kata Imam Nawawi tidak dinilai dhaif oleh Imam Abu Daud. Dia kalau kita belajar dalam ilmu hadis, Imam Abu Daud As-Sijistani, dia ada satu kitab nama yang dikenali sebagai Sunan Abu Daud, yang mana kalau Imam Abu Daud dia tidak mengatakan hadis tu dhaif, maka kebiasaannya hadis tersebut adalah hadis yang boleh diterima. Itu maksud dia, hadis tu boleh diterima. Sebab itulah Imam Nawawi kata hadis ni tidak didhaifkan oleh Imam Abu Daud, walaupun ada sebahagian ulama hadis mendhaifkan hadis ni. Atas pandangan yang mengatakan hadis ini dhaif tidak menjadi masalah dalam bab fadail, boleh kita beramal. Seterusnya kami riwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili, namanya adalah Sudai bin Ajlan. Dia ajar gini, nama dia Sudai bin Ajlan, nama Abu Umamah Al-Bahili. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla, rajulun kharaja ghaziyan fi sabilillah 'azza wa jalla fahuwa dhaminun 'ala Allah 'azza wa jalla hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannah aw yaruddahu bima nala min ajrin wa ghanimah, wa rajulun raha ila al-masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah ta'ala hatta yatawaffahu fayudkhilahu al-jannah aw yaruddahu bima nala min khairin min ajrin wa ghanimah, wa rajulun dakhala baytahu bisalam fahuwa dhaminun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tiga golongan ni yang semuanya mendapat jaminan daripada Allah Ta'ala. Tiga golongan ni dapat jaminan daripada Allah. Allah Ta'ala jamin tiga orang ni. Yang pertamanya, seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tu berperang di jalan Allah, dia mendapat jaminan daripada Allah sampai mati dan dimasukkan ke dalam syurga, atau hidup dengan pahala dan rampasan perang yang diperolehinya. Orang yang dijamin oleh Allah Ta'ala, golongan yang pertama adalah orang yang keluar berperang. Dia orang keluar berperang dua je, sama ada dia menang ataupun kalah. Kalau dia menang, maka ada ganjaran pahala, lepas tu ada harta ghanimah yang dia dapat kalau dia menang. Kalau dia kalah, mati. Jadi dalam dua keadaan dia di dalam jaminan daripada Allah. Kalau dia mati syahid, terus syurga. Bukan dia hidup kan, orang yang mati syahid kan hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mu jangan sangka, mu jangan anggap orang yang gugur mati syahid dalam medan perang dia mati, bahkan dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia. Kalau dia tak mati, maka dia balik ke rumah dia dengan membawa ganjaran pahala dan harta rampasan perang. Dia dijamin oleh Allah Ta'ala, sama ada mati ataupun tidak, tetap dapat ganjaran daripada Allah. Itu yang pertama. Yang keduanya, seorang yang pergi ke masjid, Allah Rabbi, termasuk kita, dia mendapat jaminan daripada Allah sampai mati dan dimasukkan ke dalam syurga, atau hidup dengan pahala dan harta dunia yang diperolehinya. Jadi kalau dia pergi ke masjid, dia dapat dua. Dalam hadis ni Rasul kata, kalau dia mati tengah jalan, mati di masjid, tetap dapat ganjaran yang besar. Ataupun kalau dia balik, dia akan membawa pahala dan ghanimah. Di ghanimah ni keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Seterusnya, golongan yang ketiga adalah dan seorang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam, dia mendapat jaminan daripada Allah. Ini mahallus syahid kita. Tempat ni yang kita Imam Nawawi nak khabar. Jadi di antara golongan yang dijamin oleh Allah, mendapat jaminan daripada Allah, mendapat penjagaan daripada Allah, orang yang masuk dalam rumah dia mengucapkan salam. Hadis ini dinilai hasan, diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, diriwayatkan juga oleh ulama hadis yang lain.
Seterusnya kami riwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkur Allah ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkur Allah ta'ala 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha'." Artinya, jika seorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, tidak ada tempat bermalam bagi kamu dan tidak ada pula makan malam. Jika dia masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuk, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kamu mendapat temang bermalam. Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, kamu mendapat tempat bermalam dan makan malam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara musuh kita yang amat nyata adalah syaitan. Yang mana syaitan adalah hamba Allah, adalah makhluk Allah yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita. Kita meyakini kewujudan syaitan kerana Allah Taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, dan Allah Taala sebut di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Dan di antara janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia nak menyesatkan anak Adam ke semua. Dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dia, maka dia nak cari teman dari kalangan anak Adam untuk dimasukkan sekali dengan dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu janji syaitan. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian dia akan datang kepada pihak kanan, pihak kiri, depan belakang, segenap rusuk dia mari. Lepas tu tidak dapati, ya Allah, yang bersyukur di kalangan mereka itu. Syaitan memang dia adalah musuh yang cukup nyata. Maka di antara apa yang diajar oleh agama kita untuk kita jaga diri kita daripada kena godaan syaitan, tipu daya syaitan adalah ketika kita masuk dalam rumah, ketika kita keluar rumah, kita berzikir kepada Allah, perbanyakkan ingat kepada Allah, baca bismillah. Baik, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Seterusnya kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pulang ke rumah baginda pada siang hari, baginda mengucapkan alhamdulillahilladzi kafani wa awani walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani walhamdulillahilladzi manna alayya as'aluka an tujirani minan nar. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi dan melindungiku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segalanya kepadaku. Aku memohon kepadamu untuk melindungiku daripada api neraka. Rasulullah balik daripada bermusafir, balik sampai di rumah. Jadi sampai di rumah ni kita dapat rehat di rumah. Kita dapat rehat, kita dapat tidur, kita dapat bermalam di dalam rumah, dapat bermesra dengan isteri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat perkara tersebut adalah nikmat yang besar yang Allah Taala bagi kepada dia, yang wajib dia bersyukur. Sebab tu Rasulullah ucap alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mencukupi, memberi kepada aku cukup, dan Allah Ta'ala yang melindungi aku. Dan segala puji bagi Allah yang memberi makan kepada aku, memberi minum kepada aku. Segala puji bagi Allah. Tengok, mula dia tengok kepada tempat perlindungan dia, Allah Ta'ala jaga dia, Allah Ta'ala bagi makan, bagi minum, puji. Kau tengok Allah Rabbi, banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak boleh nak hitung. Lepas tu dia memuji alhamdulillahilladzi manna alayya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada aku dengan bermacam-macam nikmat. Dia bukan hanya melihat kepada dunia. Ni hak yang Rasulullah nak ajar kepada kita. Bahkan ketika mana kita berdoa kepada Allah dalam hal dunia, kita jangan lupa tempat kita di negeri akhirat. Sebab itulah ketika Rasulullah dapat tempat perlindungan di atas dunia, boleh balik ke rumah dia, maka dia minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala lindungi dia di negeri akhirat. Sehingga kalau dia doa, ya Allah, lindungilah aku daripada api neraka.
Ini di antara perkara yang penting, yang perlu kita kena ambil berat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada sebahagian daripada kita ketika mana tempat mustajab, masa mustajab doa, hanya mengambil berat tentang kepentingan dunia. Bukan salah doa. Allah Taala minta kepada, Allah Taala suruh kepada kita berdoa, minta kepada dia dalam semua perkara, urusan dunia dan urusan akhirat. Tapi ketika mana kita doa untuk mendapat urusan dunia, kita jangan lupa berdoa untuk mendapat kebahagiaan di negeri akhirat. Bulan Ramadan, hari Jumaat, kita pergi Mekah. Mekah di antara tempat mustajab doa. Jangan doa hanya benda dunia saja. Bahkan kita kena doa juga tentang kebahagiaan kita di negeri akhirat, supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syurga Allah dan menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita baca satu hadis lagi. Kami meriwayatkan dalam kitab Muwatta karya Imam Malik bahawa ketika masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, beliau mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Imam Malik dalam kitab Muwatta. Di Imam Malik seorang ulama besar tu guru kepada Imam Syafi'i. Baik, Imam Malik seorang ulama besar, dia guru kepada Imam Syafi'i. Dia ada satu kitab hadis yang dikenali sebagai kitab Muwatta. Kata Imam Syafi'i, tidak ada satu kitab yang lebih sahih daripada kitab Muwatta. Tidak ada satu kitab di bawah langit yang lebih sahih daripada kitab Muwatta. Sebelum tu belum lagi ada kitab Sahih Bukhari, belum lagi kita ada Sahih Muslim. Yang ada kitab Muwatta dan beberapa kitab hadis yang lain. Tapi bila ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari lebih sahih. Sebab Imam Bukhari dia datang selepas daripada Imam Syafi'i. Dia kitab Muwatta ni, dia sebenarnya banyak riwayat. Kalau kita nak bincang kitab Muwatta Imam Malik, banyak riwayat. Riwayat yang masyhur adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Yang keduanya riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kalau kita kata hadis ni riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, ia merujuk kepada kitab Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dah ingat kali ya. Lepas tu dia ada selagi riwayat masyhur juga, nombor 2 riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi hak ni dikatakan kami riwayat dalam kitab Muwatta karya Imam Malik. Dia kebiasaan kalau kata lagu ni adalah riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi. Kebiasaan. Dan kemungkinan hadis ni diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta riwayat Yahya bin Yahya Al-Laythi, dan kemungkinan ada juga dalam riwayat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, bahawa ketika masuk ke dalam rumah yang tidak berpenghuni, beliau mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Artinya semoga keselamatan dilimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi apabila kita masuk rumah yang tak ada penghuni, sunat kita baca perkataan ini, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kita rasa sini dulu untuk malam ni, insya-Allah ada manfaatnya. Tinggal lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita, memberi hidayah kepada kita, memberi kekuatan kepada kita dapat beramal walaupun sekali apa yang kita belajar tadi, supaya kita termasuk dalam golongan ahli bagi zikir ni, ahli bagi doa ni. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.